Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid 4 Sakura? Cikgu mengharapkan awak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan ahli keluarga yang disayangi. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan kemahiran terakhir dalam topik yang kelima, iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair, iaitu 5.4 penyelesaian masalah. 5.4.1 menyelesaikan masalah berkaitan ukuran dan sukatan dalam situasi harian. Tahap penguasaan yang akan ditaksir dalam kemahiran ini adalah TP4 dan TP5. Sekiranya awak dapat menjawab soalan ini dengan baik, awak layak menerima TP4 dan juga TP5. Dalam pembincangan soalan pada hari ini, cikgu hanya akan membantu awak menuliskan bentuk lazimnya sahaja. Manakala jalan pengiraan awak perlu selesaikan sendiri, kecuali beberapa soalan yang cikgu akan terus bincangkan penyelesaian jawapannya dalam video kali ini. Pertama sekali, kita tuliskan dahulu hari dan juga tarikh pada hari ini. Hari ini adalah hari Khamis. Tarikh kita pada hari ini adalah 28 Oktober 2021. Baiklah, mari kita baca soalan ini bersama-sama dengan soalan pertama. Selesaikan soalan ini, tuliskan langkah pengiraan dengan jelas. Apabila kita menjawab soalan ini, kita baca betul-betul, kemudian kita gariskan kata kunci dan mengeluarkan maklumat seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini. Soalan 1, TP4. Puan Salbiah menggunakan reben merah jambu, putih dan hitam untuk menghias hadiah ulang tahun kelahiran anaknya. Panjang reben adalah seperti jadual satu berikut. Hitam 36 cm 3 mm panjangnya. Merah jambu 67 cm 2 mm. Manakala putih 268 mm. Soalan pertama. A. Tukarkan panjang reben putih kepada sentimeter dan meter. So, cikgu gariskan kata kunci dia yang pertama, panjang kepada sentimeter dan milimeter. Ini adalah kehendak soalan. So, kita tengok dekat sini, warna putih ialah 268 mm. 268 mm kita tukarkan kepada sentimeter dan juga milimeter. Seperti mana yang kita pelajari sebelum ini, apabila kita nak tukar unit milimeter kepada sentimeter, kecil kepada besar, jadi kita akan gunakan operasi bahagi, iaitu bahagi dengan 10, sebab 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi kita tuliskan kat sini 268 bahagi dengan 10. Kita selesaikan dan bila dapat jawapan yang atas inilah dipanggil sebagai cm dan bakinya adalah milimeter. Jadi soalan ini awak kena selesaikan sendiri. Boleh? Very good. Kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan B. Berapakah jumlah panjang reben dalam sentimeter dan milimeter yang digunakan? Kata kunci yang digunakan adalah perkataan jumlah. Jumlah bermaksud operasi tambah. Dan kehendak soalan adalah sentimeter dan milimeter. Syaratnya ialah sentimeter dan milimeter.
Jadi, kita akan gunakan operasi tambah ke tiga-tiga panjang reben ini dalam unit cm dan milimeter dan kita carilah jawapan yang paling tepat. Selesaikan sehingga habis. Buatkan bentuk lazimnya dahulu dalam bentuk ladang kambing, sentimeter, milimeter. Yang pertama, hitam 36 cm, 3 mm. Merah jambu adalah 67 cm, milimeternya adalah 2. Manakala putih adalah jawapan yang perlu awak ambil di sini. Bila awak dapat jawapan, awak tambahkan kesemuanya dan pastikan unit milimeter tidak boleh lebih daripada 10. Sekiranya lebih, kita akan tolak 10 milimeter tambah 1 di sini. Dan jawapannya kita letaklah di sini. Disebabkan tak muat, jadi cikgu akan tuliskan di sinilah. So, awak tulislah jawapan dia apa. Tolak 10 tambah 1 cm. Dan jawapan akhirnya adalah ini. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang kedua. Soalan kedua, tahap penguasaannya adalah TP4. Raja 1 menunjukkan jisim bagi 2 jenis ayam. Ayam Belanda 4 kg 600 gram. Ayam kampung kurang 2 kg 100 gram daripada ayam Belanda. Perkataan kurang, cikgu bulatkan. Kurang bermaksud operasi tolak. Bermaksud ayam Belanda ini lebih berat, manakala ayam kampung lebih ringan. Sebab itulah kita gunakan operasi tolak, iaitu kurang. Soalan pertama, ataupun soalan yang diberikan. Kira jumlah, gariskan, cikgu bulatkan kata kuncinya. Jumlah bermaksud tambah dalam kilogram dan gram jisim ayam Belanda dan ayam kampung. Oleh itu, awak kena cari dahulu ayam kampung. Gunakan operasi tolak. Jadi, ayat matematiknya adalah seperti ini. 4 kilogram 600 gram. Kita tolak dulu dengan kurang 2 kilogram 100 gram. Okey, kemudian kita dapatlah jisim bagi ayam kampung. Tapi soalan ini kata jumlah. So, jumlah kita kena guna operasi tambah. Tambahkan dengan jisim ayam Belanda, iaitu 4 kilogram 600 gram. Jawapannya nak dalam kg dan juga G. Oleh itu, awak selesaikan ayat matematik ini untuk mendapat jawapan bagi soalan 2, iaitu kira jumlah dalam kilogram dan gram jisim ayam Belanda dan ayam kampung. Adakah soalan ini susah? Senang saja. Okey, awak boleh selesaikan soalan itu. Kita jawab pula soalan yang seterusnya, soalan ketiga. Soalan ketiga, tahap penguasaan 4. Rajah 2 menunjukkan jarak latihan larian Encik Haslizam. Jarak larian dalam masa sehari ialah sepanjang 3 km 255 meter. Encik Haslizam berlari dengan jarak yang sama setiap hari. Jadi cikgu gariskan perkataan yang sama. Oleh itu, bila yang sama ni selalunya adalah operasi darab ataupun bahagi. Tengok pada soalan itu. Soalan A. Tukarkan jarak larian Encik Haslizam kepada meter. Jadi, kita tukarkan 3 km 255 meter
kepada meter sahaja. Okey, seperti mana yang cikgu cakap, kita perlu tukarkan yang mana? Ya, kita akan tukarkan 3 kilometer ini. 3 kilometer adalah besar, tukarkan kepada kecil, jadi kita akan darab dengan 1000. Kenapa? Sebab 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kita akan dapat 3 darab dengan 1000. Kemudian, apa yang patut kita buat dengan 255 meter ini? Bagus, kita akan tambahkan dengan 255 meter. Barulah kita akan dapat jawapan bagi soalan A. Selesaikan sendiri. Soalan seterusnya, soalan B. Hitung jarak larian Encik Haslizam dalam masa seminggu. Perkataan seminggu membawa maksud 7 hari. Jika satu hari Encik Haslizam melari sepanjang 3 km 255 meter, bagaimana kita nak cari masa yang diambil jika dia berlari selama 7 hari? Ya, kita akan menggunakan operasi darab. Jadi 3 km 255 meter kita akan darab dengan 7. Bagaimana dengan jawapan? Jawapan terpulang kepada awak sebab dalam soalan ini dia tidak tentukan syarat dia nak dalam unit apa. Kalau contoh awak ambil jawapan ini, awak darab dengan 7 pun boleh. Ataupun awak ambil yang asal 3 km 255 meter darab dengan 7 dan pastikan meter tidak boleh lebih daripada 1000. Ingat lagi tak kita belajar sebelum ni? Sekiranya terlebih, apa yang patut kita buat? Betul, kita akan tolak dengan nilai yang setara dengannya. Contoh, tolak 1000 meter tambah 1 kilometer ataupun tolak 2000 meter tambah 2 kilometer dan seterusnya. Bergantung kepada berapa unit yang ada dalam meter tersebut. Rasanya awak dah pernah belajar sebelum ni. Jadi jika ada apa-apa masalah, boleh tanya cikgu. Soalan seterusnya. Soalan 3 awak kena jawab sendiri. Soalan 3 dah selesai. Soalan 4. TP 4. Rajah 3 menunjukkan 5 biji bola besi yang sama. Seperti mana cikgu cakap tadi, sekiranya ada perkataan sama ada ia adalah darab ataupun bahagi. Jumlah jisim bola itu ialah 8 kilogram. Hitung jisim dalam gram 4 biji bola besi itu. Okey, soalan suruh cari 4 biji. Tapi dalam soalan ni bagi 5 biji. Apa yang patut kita buat? Okey, pertama sekali kita tengok jawapan nak diberikan dalam gram. Jadi kita ambil 8 kilogram ini, kita tukar dulu kepada gram. So 8 kilogram sama dengan 8000 gram. Tukar yang itu dulu. Okey, yang seterusnya, ni yang pertama, peringkat pertama. Peringkat yang kedua, apa yang patut kita buat ialah kita cari dulu satu biji bola besi ni berapa gram. Bila kita nak cari satu, kita guna operasi apa? Operasi bahagi. Jadi kita ambil 8000 gram. Kita bahagi dulu dengan 5. Kenapa dengan 5? Sebab dalam soalan 4 ini ada 5 biji bola besi yang sama besar, sama berat dan sebagainya. Jadi kita bahagi dengan 5. Bila kita bahagi dengan 5, kita akan dapat satu jisim bola besi itu. Bila kita dah dapat satu, soalan kata suruh cari 4 biji bola. Jadi kita kena guna operasi darab. Jadi kita akan gunakan ayat matematik ini, iaitu 8000 gram bahagi dengan 5, dapat jawapan kita darab dengan 4. Kita cari dulu satu biji bola besi ni berapa, dapat jawapannya
Kemudian kita darab dengan 4 sebab soalan kata suruh cari 4 biji bola. Faham ya? So, awak boleh buat sendiri di sini tanpa bantuan cikgu. Okey, soalan seterusnya. Soalan B. Tandakan right pada jisim dalam gram sebiji bola besi itu. Sebenarnya soalan ini adalah soalan bonus. Kenapa? Sebab soalan ini awak dah dapat dah jawapannya tadi. Apabila awak ambil 8,000, awak bahagi dengan 5, awak akan dapat satu jawapan. Dan jawapan tersebutlah adalah jawapan yang ada di dalam antara tiga-tiga jawapan yang diberikan. Sama adakah 1,600, 2,000 gram ataupun 2,600 gram. So, awak tandakan right manakah jawapan yang tepat. Okey ya murid-murid, kita pergi dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan 5. Kali ini kita masuk kepada isi padu cecair. PP 4 soalan 5. Rajak 4 menunjukkan isi padu susu kambing dalam dua buah bekas R dan S. R adalah 16 liter 800 ml, besar sedikit. Manakala S adalah 15 liter 950 ml, iaitu kecil sedikit berbanding dengan saiz bekas R. Soalan A. Tukarkan isi padu susu kambing dalam bekas R kepada mililiter. Jadi inilah yang perlu ditukarkan kepada unit mililiter sahaja. Jadi kita tulis kat sini 16 liter 800 mililiter. Jawapan suruh tukarkan kepada mililiter sahaja. Cikgu rasa awak masih ingat lagi macam mana cikgu ajar tadi. So ini adalah besar, kita nak tukar kepada kecil. BKK adalah kali. Kali ialah darab. Darab berapa? 1000. Sebab 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Oleh itu, ayat matematiknya adalah seperti ini. 16 darab 1000. Apa yang kita nak buat dengan 800 mililiter? Betul, kita akan tambahkan dengan 800 mililiter apabila kita dapat jawapan tu. Dan jawapan tersebutlah adalah jawapan bagi soalan 5A. Awak dapat 1 markah untuk jawab soalan ini. So, selesaikan sendiri. Okey, soalan seterusnya. Soalan B. Sebanyak 23 liter 400 ml susu kambing itu telah dijual. Jadi bermaksud kambing itu ni bermaksud semua sekali lah. Hitung baki isi padu dalam liter dan mililiter susu kambing yang tinggal. Jadi nak cerita dekat sini, susu kambing R dan S ni dalam kedua-dua bekas ni, dalam banyak-banyak bila ditambah dapat lebih lah daripada 23 liter 400 ml. Dan ini adalah susu kambing yang telah berjaya dijual. Jadi macam mana kita nak tahu susu kambing dalam liter dan mililiter yang masih tinggal? Apa yang patut kita buat? Ya, kita tambahkan dahulu R dan juga S. Isi padu susu kambing yang ada dalam bekas R dan S kita tambahkan dulu untuk mencari jumlahnya. So, ayat matematiknya seperti ini. 16 liter 800 mililiter. Kita tambah dulu dengan bekas S, iaitu sebanyak 15 liter 950 mililiter. Selepas kita dapat jawapan, selepas kita menambahkan kedua-dua bekas ini, barulah kita tolak. Kerana perkataan dijual adalah operasi tolak. Dia akan berkurang. Dan juga perkataan yang tinggal juga sudah jelas menunjukkan operasi tolak. So, tolaklah dengan 23 liter 400 mililiter. Jawapan akhir nak dalam unit liter dan mililiter. So, awak perlu selesaikan ayat matematik yang berwarna biru ini untuk mendapat 2 markah dalam soalan 5B ini. Berusaha ya. Soalan seterusnya, soalan 6. Berikut ialah suatu penyataan. TP 4. Jumlah isi padu bagi 3 botol jus apple ialah 1 liter 50 mililiter. Isi padu sebotol jus oren pula adalah 4 kali isi padu sebotol jus apple.
Hitung isi padu dalam liter dan mililiter sebotol jus apple. Okey, kita tengok dulu soalan yang atas ni. Dia kata jumlah bagi 3 botol adalah sebanyak ini. So kalau dia kata jumlah bagi 3 botol adalah banyak ini, soalan kata hitung dalam ni liter dan mililiter sebotol. Sebotol bermaksud suruh cari satu saja. Jadi suruh cari satu guna operasi apa? Ya, kita akan guna operasi bahagi sebab kita nak cari satu botol sahaja. Jadi ayat matematiknya adalah seperti ini. 1 liter 50 mililiter. Okey, kita bahagikan dengan 3. So kita dapatlah jawapan dekat sini. Okey, cikgu nak awak buat sedikit pembetulan di mana soalan ini sebenarnya jawapannya tidak mungkin akan ada dalam liter. So maknanya jawapan hanya dalam mililiter sahaja. Okey, logiknya macam itulah. Sebab 1 liter 50 mililiter ni kalau bahagi dengan 3 memang automatik jawapannya akan ada mililiter saja. Tak cukup pun 1 mililiter ni, 1 liter. Okey, so awak patut tukarkan 1 liter 50 mililiter ni awak dah bagikan dengan 3 dan tukarkan jawapan tu kepada mililiter. Ataupun awak tukar dulu 1 liter 50 mililiter ni kepada mililiter dulu sahaja, kemudian baru bahagi dengan 3. So terpulanglah kepada awak nak buat macam mana, asalkan jawapannya mesti dalam unit mililiter. Soalan seterusnya, soalan B. Berapakah isi padu dalam liter dan mililiter sebotol jus oren? Okey, dalam soalan ni pula dia kata isi padu sebotol jus oren pula adalah 4 kali. 4 kali bermaksud operasi darab sebotol jus apple. Bermaksud soalan B ini dia bergantung dengan soalan A. Kalau soalan A awak salah, secara automatik awak akan jawapan yang salah bagi soalan B. So maknanya ayat matematik dia adalah awak kena cari dulu jawapan dekat sini. Okey, apakah jawapannya? Awak akan darab dengan 4. So jawapannya mesti tertulis dalam liter dan mililiter. Manakah jawapan ini? Jawapan ini adalah yang ini. Jadi cikgu tuliskan dekat sini huruf A bermaksud jawapan A lah. Kemudian jawapan pada A ni kita darab dengan 4. Sebab dia kata sebotol jus oren adalah sama dengan 4 kali isi padu sebotol jus apple. Maksudnya 4 kali kena darab dengan 4 lah. Okey, setakat tu boleh faham kan? Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya cikgu. So selesaikan sendiri soalan ni dan jawab. Okey, soalan seterusnya, soalan 7. Makin lama makin susah ya. Soalan TP5. Ya, ada soalan menunjukkan kat sini simbol K byte. Jadi kena soalan ni berfikir aras tinggi. Okey, tengok soalan nombor 7 TP5. Berikut menunjukkan perbualan antara dua orang rakan, iaitu Haris. Ni Haris. Yang tengah ni nama dia Syahira. Yang ni adalah adik Haris. So of course lah adik Haris ni nampak kecil sikit. Okey, Haris dia ada jisimnya iaitu 50 kg 680 gram. Tiba-tiba Haris ni bercakap, Syahira, adakah jisim awak sama dengan adik saya? Okay, dia cakap apa? Ya, Syahira cakap, jisim kami sama. Maksudnya mereka ni adalah jisim yang samalah. Tetapi saya lebih ringan daripada awak, iaitu sebanyak 2,700 gram. Okey, cikgu nak tanya, apakah maksud perkataan lebih ringan? Tambah ataupun tolak? Ya, operasi tolak. Sebab lebih ringan, sudah semestinya kita guna operasi tolak. Kalau lebih berat, operasi tambah. Jadi kita kena cari dulu jisim Syahira. Secara automatik kita juga cari jisim Haris sebab mereka adalah sama. Sama bermaksud mereka ni mempunyai jisim yang sama, tapi kena cari Syahira dulu, di mana Syahira ini lebih ringan 2,700 gram. Okey, soalan A. Hitung dalam kilogram dan gram jisim Syahira. Jadi unit dia nak suri dalam kilogram dan gram. Jadi
2,700 gram ni nak tak nak kita kena tukarkan kepada unit kilogram dan gram dulu. Okay, so kita selesaikan 2,700 gram sama dengan berapa kg dan berapa G. Okay, rasanya awak pernah belajar sebelum ni menggunakan kaedah latih tubi dan melihat pola. So ini 2,700 bermaksud 2 kilogram 700 gram. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, barulah kita boleh gunakan operasi tolak dalam bentuk ladang kambing. Kita buat ladang kambing dia dulu, iaitu kilogram dan juga gram. So kita ambil jisim Haris 52 kilogram 680 gram tolak dengan 2 kilogram 700 gram. Masih ingat lagi tak macam mana nak tolak ni? 680 tak boleh. So kita kena pinjam dan seterusnya kita selesaikan. Kita dapatlah jisim bagi Syahira yang juga merupakan jisim adik Haris sebab mereka adalah sama. Okey, selesaikan soalan ini dengan meminjam ya. Kita pernah belajar sebelum ni. Cikgu harap awak boleh jawab soalan 7 ni dengan baik. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Berapakah jumlah jisim dalam kilogram dan gram Haris, adik Haris dan Syahira? So maknanya kita kena tambah sebanyak berapa kali? Haris sekali, adik Haris 2 kali, Syahira 3 kali. Bermaksud 3 penambahan nombor yang perlu kita laksanakan untuk nak cari jumlah, iaitu jumlah ialah operasi tambah. So kita cari dulu Haris. Haris kita dah tahu dah tadi. Haris kita dah tahu jisimnya adalah 52. Okey, minta maaf ya. Kilogram dan gram. Okey, so Haris adalah 52 kilogram 680 gram. So kita perlu tambahkan 3 nombor di situ. Kenapa 3 ya? Ya, sebab dekat sini okey, cikgu buatkan ni terus bentuk dia, ayat matematik dia tu, bentuk lazim dia. Kenapa? Sebab kita kena cari. Okey, yang ini adalah jisim bagi Haris. So ni Haris. Okey, so yang ni pun awak kena buat adik Haris. Dan yang terakhir, yang ketiga ni adalah Syahira. So sebenarnya untuk adik Haris kita tak payah cari lagi, kerana adik Haris dia sama dengan Syahira. Jadi kita akan copy jawapan yang ini. Okey, kita selesaikan ni. Ini mesti betul sebab ni kalau salah automatik soalan B akan salah juga. Jadi ini mesti betul. Ingat pinjam macam mana cikgu ajar sebelum ni. Okey, salin 2 kali untuk adik Haris dan juga untuk Syahira. Dia 2 kali salin nombor yang sama kerana mereka mempunyai jisim yang sama. Okey, awak selesaikan. Kalau lebih, tolak berapa dan tolak berapa. Okey, ini cikgu tak nak bagi tahu nak tolak berapa. Awak selesaikan sendiri dan cuba cari jawapan untuk dapat 3 markah dan TP5 pada hari ini. Okey, kalau boleh jawab sendiri, maksud awak hebat. Okey, soalan seterusnya nombor 8. Okey, rajah 5 menunjukkan jisim bagi setengah dozen. Setengah dozen. Setengah dozen tu ialah berapa? 1 dozen berapa? 1 dozen ialah 12. So kalau kita panggil setengah dozen, mestilah setengah daripada 12, iaitu 6. Betul lah ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dozen 12. Kalau setengah dozen bermaksud bagi 2 lah. 12 bagi 2 adalah 6. Maksudnya dekat sini betul lah ada 6 tin sardin. Hitung jumlah jisim bagi 2 dozen tin sardin. Soalan TP5. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Soalan ni sebenarnya adalah soalan yang agak mencabar sikit. Okey, yang pertama sekali kita tengok dulu untuk setengah dozen berapa jisim bagi tin sardin tu. Okey, so soalan ni agak sukar sikit. Cikgu akan besarkan sikit supaya awak boleh nampak berapakah jisimnya.
Okey, kalau tengok dekat sini, kita nampak jisimnya sebelah sini adalah 1 kilogram, sini 2 kilogram. Jadi dia tak masuk lagi 3 kilogram. So dia di antara 2 kilogram, maksudnya setengah dozen sama dengan minta maaf ya, bukan 1 2 ya. 2 kilogram. Ini berapa gram ni? Ni kita kena tahu ni. Okey, kalau awak nak tahu satu senggatan ni sebenarnya adalah 100. Okey, sebab 100, 200 dia cukup untuk dapat penuh satu ni dari nombor 2 ni sampai ke nombor 3 ni sebenarnya adalah 1000. Kan 1000 gram kan. Jadi kita bagikanlah kepada satu kecil-kecil ni sebab kecil-kecil ni ada 10. Bermaksud satu kecil ni bermaksud 100 gram. Okey, 100 gram. Jadi kalaulah dia punya garis ni, kalau awak tengok di sini adalah 1 bermaksud 100 gram. So sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermaksud dia berada pada senggatan yang ke-7. Jadi secara automatik ni senggatan ke-7 So secara automatik sini adalah 700 gram. Soalan ni agak sukar sikit sebab soalan ni memerlukan awak membaca dulu penimbang ini. Kalau awak tak boleh membaca dengan betul, bermaksud awak tak akan dapat jawapan yang tepat untuk nak jawab soalan nombor 8 ni. Sebab tu TP dia TP 5. Okey, so cikgu kecilkan balik. Okey. Kalau setengah dozen sama dengan 700 gram. Soalan kata 2 dozen. Macam mana nak jadikan 2 dozen? Okey, 2 dozen bermaksud setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Kenapa macam tu? Okey, untuk pengetahuan awak, setengah bila digabungkan, contohnya setengah bila kita gabungkan dia akan jadi 1. Yang ini pun sama, setengah campur dengan setengah dia akan jadi 1. Jadi 1 tambah dengan 1 sama dengan berapa? Ya, 2. So memang betul lah soalan ni pun suruh cari 2 kan. Jadi bermaksud ada berapa kali dozen ni? Ada berapa setengah dozen? Setengah dozen tu ada berapa? Ya, ada 4. 1, 2, 3 dan juga 4. Bermaksud ada 4 setengah dozen. Maksudnya 2 kilogram 700 gram ni kena ada 4 kali. Jadi secara ringkasnya untuk nak awak faham, sebenarnya 2 kilogram 700 gram ni kita akan darab dengan 4. Okey, kita akan darab dengan 4 untuk nak cari jawapan bagi hitung jumlah jisim bagi 2 dozen tin sardin. Okey, dalam soalan ni dia tak cakap pun nak unit apa, kilogram, gram ke, gram ke. So terpulang kepada awak. So nak lagi senang, tak payah tukar-tukar, letak saja jawapan dia kilogram dan gram. Okey, so maknanya awak kena darab dengan 4. Secara kesimpulannya soalan ini memang soalan agak sukar sikit sebab TP 5. Okey, but ada 4 kali setengah dozen. Okey, setengah dozen. So ada 1, 2, 3, 4 yang warna merah ni bermaksud 4 kali. Jadi kita darablah dengan 4. Okey, soalan agak sukar sikit. So awak selesaikan jawapan soalan nombor 8 untuk mencari jawapannya. Okey, soalan seterusnya ke-9. Lagi susah soalan ni. Okey, soalan 9. Rajana menunjukkan jarak di antara 4 buah tempat. So dekat sini ada rumah Encik Zaidi. Jarak dari rumah Encik Zaidi sampai ke masjid adalah 10 km 350 meter. Dan dari masjid sampai ke pasar 6 km 400 meter. Dan dari pasar sampai ke sekolah ialah 10 km 650 meter. Okey, soalan pertama. Berapakah jarak dalam kilometer dan meter dari rumah Encik Zahidi sampai ke sekolah? Encik Zahidi sampai ke sekolah bermaksud dari sini Encik Zaidi sampai sekolah. Jadi bermaksud soalan ini dia suruh cari jumlah. So maknanya kena cari inilah yang cikgu buat warna hijau ni Ni sampai sini dan juga sampai sini. Soalan pun kata
jarak kan dari dalam kilometer dan meter dari rumah Encik Zaidi ke sekolah bermasuk semua sekali lah. So kita guna operasi apa? Okey, tambah. Jadi kita ambil 10 kilometer. Cikgu buat ayat matematik dia. Awak selesaikan bentuk lazim dia. 350 meter tambah dengan 6 kilometer 400 meter tambah dengan 10 kilometer 650 meter. Jawapan nak dalam kilometer dan juga meter. Okey, untuk soalan ni confirm soalan ini lebih daripada 1000 meter. Jadi nak kena buat apa? Sekiranya meter lebih daripada 1000, kita akan buat seperti mana yang cikgu ajar sebelum ni, iaitu tolak 1000 meter tambah 1 kilometer dan seterusnya. Dapatlah 2 markah. Kalau awak tak tolak, awak dapat 1 markah sahaja. Selesaikan ya soalan ni. Okey, soalan B. Okey, soalan ini agak susah sikit. Okey, Zaidi memandu dari rumahnya ke sekolah, untuk menghadiri suatu program di sekolah anaknya. Okey, selepas dia memandu sejauh 19 km 950 meter, maksudnya dia berjalan di antara situlah, tayar keretanya pancit. Ketika itu kedudukannya adalah lebih dekat dengan pasar. Maksudnya dekat dengan pasar ni di sini. Okey. Adakah pernyataan ini benar? Buktikan. So macam mana nak jawab soalan ni? Susah kan soalan ni? Okey, so yang pertama sekali sebenarnya apa yang patut kita buat? Okey, kita dah dapat jawapan yang atas ni kan? Okey, kita akan guna jawapan tu sebenarnya. Okey, so bila kita dapat jawapan tu, kita dapat jawapan tu, kita akan tolakkan dengan 19 km 950 meter. So maknanya dekat sini cikgu tandakan kat sini, jawapan kat sini adalah, okey, cikgu tuliskan kat sini, ini adalah jawapan A So cikgu namakan dia jawapan A. Okey, bermaksud dekat sini untuk nak dapat jawapan ni, awak kena ambil jawapan A ni. Okey, kita tolak dengan 19 km 950 meter. Baru kita dapat jawapan dia. Okey, dalam kilometer dan meter juga. Okey, bila kita dapat jawapan, kita bandingkan. Kita bandingkan. Okey, ada berapa baki dia tu? Okey, ada berapa bakinya? Okey, adakah dia dekat dengan pasar atau dekat dengan masjid atau dekat dengan sekolah terus? So awak kena tentukan. Okey, kalau contoh 19 tu agak-agak dekat mana? Dekat sini kan? Lebih kurang kat sini. So maknanya sekarang ni awak kena fikirkan adakah dia dekat dengan sekolah atau dekat dengan pasar lah. Mustahil lah dekat dengan masjid. Okey, maksudnya dah lebih kan? Sebab 10 tambah 6 dah dekat sini dah 16 km. Jadi dia kata dia dah jalan sampai 19 km 950 meter. Dia dah jalan sampai sini. Jadi automatik dia ada dekat sini sebenarnya. Tapi tak tahu kat mana. Adakah dia dekat dengan pasar atau dekat dengan sekolah? So awak kena buktikan. Ni soalan dia thinking tinggi sikit. So awak kena bagi tahulah macam mana nak dapat jawapan ni. Ini adalah satu caranya. Okey, awak comparekan jawapan tu dari sini sampai sini berapa. Cuba tengok. Okey, soalan ni agak sukar sikit. So awak tentukan jawapannya untuk dapat 3 markah. Okey, soalan terakhir. Berikut ialah suatu pernyataan. Encik Lucas telah membungkus 5 kg 200 gram serbuk kopi secara sama banyak, istilah operasi bahagi, ke dalam 8 paket. Dia telah menjual 6 paket daripadanya. Okey, telah jual 6. Hitung jisim dalam kilogram dan gram serbuk kopi yang belum dijual. So dekat sini dia kata dia ada 8 paket. Jadi untuk nak bagi awak senang faham, tak salah pun kalau awak melukis gambar tu Contoh dekat sini dia kata dia buat kepada 8 paket. Okey, so kita lukislah 8 paket. Satu, tak payahlah lukis cantik-cantik, petak-petak pun dah okey dah. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, so maknanya dia telah menjual 6 paket. Bermaksud cikgu warnakan 6 paket ni dengan warna biru. Maksudnya yang warna biru ni dah jual. Okey, 1 2 3 4 5 6. Okey, so sekarang ni yang tak jual yang warna putih ni. Okey, so maknanya soalan kata hitung jisim dalam kilogram dan gram serbuk kopi yang belum dijual. So maknanya kita nak kira yang warna biru ni ke atau yang warna putih ni?
Yes, yang warna putih. So warna putih ni sebenarnya ada berapa? Ada 2 sahaja. Okey, bermaksud sekarang ni 5 kilogram 200 gram kita bahagi dulu kepada 8. So ayat matematik dia seperti ini. 5 kilogram 200 gram bahagi dengan 8. Kemudian kita dah dapat jawapan bagi satu bungkus tu berapa. Sekarang soalan nak cari berapa bungkus yang belum dijual. Berapa jisim kan yang belum dijual. Jadi yang belum dijual ada 2 bungkus saja. So kita kena daratlah dengan 2. Bukan darat dengan 6. Sebab kalau darat dengan 6 yang telah dijual. Soalan kata belum dijual. So soalan ni memang layak dapat TP 5. Dia tinggi sikit. Awak kena lukis. Baru awak tahu, oh sebenarnya yang belum jual ada 2 lagi. So saya darab dengan 2 sebab saya nak tahu yang belum dijual. So darab 2. So jawapan nanti dia akan beri dalam kilogram dan juga gram. So awak selesaikan. Cikgu rasa soalan ni kita dah bincangkan. Cikgu rasa soalan yang agak sukar sikit adalah soalan nombor 9 ni, iaitu soalan B ni. So nanti kita tengok macam mana awak jawab. Nak tentukan mana yang dekat. Adakah dia dekat dengan pasar? Betul ke dekat dengan pasar? Sekiranya kalau awak cakap ya, awak tulislah ya. Sekiranya tidak, bagi tahu sebab apa. Ya, kenapa? Kena ada. Baru dapat 3 markah. Kalau awak kira saja dapat 2 markah saja, tak bagi tahu ya atau tidak, hilang 1 markah. Okey? Okey, so dah selesai dah hari ni perbincangan kita dari soalan 1 sampailah soalan 10. Cuma bezanya pada kali ini cikgu tidak membincangkan terus jawapannya. Awak kena kira sendiri. So sekiranya awak boleh jawab soalan yang telah diberikan ini dengan tepat, dengan betul dan mendapat sekurang-kurangnya markah yang ditentukan, paling kurang, so awak layak mendapat TP 4 atau TP 5. Okey, so tu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan sekiranya diberikan masa dan kelapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hantar dalam Padlet yang disediakan. Bye bye.